سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم استغفر لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا إنا نعرف بها ربك ونعرف بها نهيك وصلاتك وإنا من ملائكة المقربين وأخرجنا من ظلمات العقل وافتح لنا وحدك وأمرنا وصلاتك قال الشيخ وسلم تعالى نفعنا في الدارين والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال والعلم الضروري dan bermula ilmu yang daruri. Jadi ilmu yang hadis, ilmu yang baru, ilmu yang hadis, bukan dia ilmu yang qadim. Ilmu yang hadis itu terbagi kepada daruri dan ilmu yang muktasab. Ilmu itu terbagi ilmu yang hadis. Untuk nak keluar ilmu yang qadim itu terbagi kepada dua, satunya ilmu daruri, yang keduanya ilmu muktasab. Jadi ilmu, kalau ilmu Allah Ta'ala ialah ilmu yang qadim, tidak disifatkan dengan darurah, tidak disifat dengan al-iktisab. Wa ilmuhu la yuqalu muktasab. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak dikatakan ilmu yang dihasilkan dengan secara ushah. Maka ilmu itu terbagi kepada dua, ilmu daruri dan ilmu nazari atau ilmu muktasab. Maka apa dia ilmu daruri? Maka dia kata di sini wal ilmu daruri nisbah bagi darurah. Nisbah bagi darurah seolah katanya pendapat ilmu itu dia dapat dengan secara darurah, dengan secara tak dapat tidak. Seolah katanya kita nak lari daripada tahu itu tak boleh. Nak pelpah daripada tahu tu tak boleh, seperti yang lain sebelah atas, bumi sebelah bawah tu. Kalau kita nak buat tak tahu dengan dia tu tak boleh jadi. Dia kena tahu macam mana pun, dia kena tahu darurah, dia kena tahu. Maka ilmu daruri di sini ialah ma yani ilmu. Ma al-ilm min al-ilm la yaqa'u, tiada berlaku ia ma tidak hasil ia. Tidak berlaku an nazarin wastidlalin dan istidlal. Mana hasil ilmu itu dengan tidak guna nazar, dengan tidak guna istidlal. Tak payah kita nazar, kita kaji, kita perhati tilik, kita kaji pun boleh tahu. Wal istidlal, dan tak payah kita guna dalil pun kita boleh tahu juga. Dia tak sepatutnya kita tahu kata Allah tu ada. Allah tu ada, nak boleh tahu kata Allah tu ada ialah tak dapat tidak daripada kita istidlal. Tak dapat tidak daripada kita istidlal, kita tengok kepada dalil ialah alam ini, maka daripada ini dan alam inilah kita berdalil di atas ada Allah. Kita berdalil di atas Allah kuasa. Jadi ilmu kita tentang katanya Allah itu kuasa, panggil ilmu yang bukan dia ilmu daruri. Dengan sebab kita nak dapat tahu, nak dapat yakin kata Allah Ta'ala itu kuasa, tak hasil lagi kita berdalil dengan dalil-dalil dia. Maka ilmu daruri sini maknanya ilmu yang tidak hasil, tidak berlaku dengan sebab nazar, dari kerana istidlal. Maknanya maksudnya tak payah kita nazar, tak payah kita istidlal pun dah hasil juga ilmu itu. Itu panggil ilmu daruri. Kal ilmi, misalnya kal ilmi al-waqi'i
kal ilmil waqi', seperti ilmu yang berlaku lah ia, ilmu yang hasil ia yang didapat akan ilmu itu bi ihdal hawasil khamsi, dengan salah satu dari pencederaan yang 5. Nah, ilmu yang dapat daripada yang hasil dengan kita gunakan mana-mana satu daripada al-hawasil khamsi, maka itu maksudnya kata ilmu daruri. Nah, hawasil khamsi mana? Al-zahirati, yang zahir. Yang zahir bagi badan kita tu. Nah, al-zahirati, untuk nak keluarkan kekuatan batin. Ilmu itu ada juga. Kekuatan batin tu tak lah. Maknanya sini tu ialah hawasil khamsi ialah benda yang ada pada zahir saja. Wahia as-sam'u, pendengar. Nah, wal basaru, dan pelihat. Wal lamsu, penyentuh. Nah, wasyamu, pencium. Nah, wal dzauqu, ini di lidah. Nah, fa innahu yahsulu bi mujarradil ihsasi. Fa innal ilma al-waqi'a bi ihdal hawasil khamsi. Fa innal ilma al-waqi'a, hingga akhir tadi. Yahsulu, hasil ia, dapat ia, bi mujarradil ihsasi, dengan semata-mata kita merasai, biha bi ihdal hawasil khamsi. Nah, min ghairi nazarin, dengan tidak ada nazar, kaji, fikir, tilik. Nah, wal istidlali, dan mengambil dalil, menuntut dalil. Tengok, apabila kita nak tahu katanya benda ni masing masalah, kita ambil letak di lidah, tahu tak? Nah, semata-mata kita ambil letak di lidah tu, tahu tak? Kena duk fikir, tilik, duk kaji, duk cari dalil, itu tidak. Seperti kita tahu kata api itu panas, semata-mata kita hendak tangi masuk dekat dengan api, rasa panas. Kena kaji, kena fikir tak? Tak lah. Nah, kita tahu katanya misalnya kita tahu kata benda itu daun pisang, masalah daun pisang tu warna hijau, kena fikir tak? Buka mata tengok hijau dia. Nah, buka tengok putih dia. Putih benda ni. Buka tengok kuning benda ni. Kita boleh tahu gitu. Tak dapat, tak berhajat kepada kita kaji, tak dapat, tak berhajat kita kepada menuntut dalil, itu tidaklah. Itu panggil ilmu daruri. Tengok, kita tahu kata langit sebelah atas, semata-mata kita tengok tu tahu dah. Nah, bumi sebelah bawah, semata-mata kita buka mata tengok tu tahu ada sebelah bawah pada kita. Begitu. Nah, jadi setiap rasanya, seperti kita katanya ilmu yang dapat dengan basar, dengan apa tadi tu ialah ilmu yang daruri semua. Nah, jadi maknanya ilmu yang hasil dengan tak guna fikir, dengan tak guna fikir, tak berhajat kepada kaji dan mengambil dalil, maka itu ilmu daruri. Nah, jadi setengah tu ya Rabi katanya ilmu daruri itu ialah ilmu yang kita nak lari daripada ilmu tu tak boleh. Maknanya dia tak serupa dengan ni. Ilmu, setengah-setengah ilmu tu, kalau kita nak lari daripada dapat ilmu, jangan duk belajar, jangan duk kaji, jangan duk fikir tak tahu sungguh. Adapun ni kalau kita nak lari daripada tahu pun, dia kena tahu juga. Nah, dia kena tahu juga. Kalau begitu dia panggil ilmu daruri. Nah, wa ammal ilmul muktasab, adapun ilmu muktasab yang diusahakan. Nah, nak dapat dia tu kita kena usaha. Fa huwa al-mawqufu. Nah, fahuwa, maka ia ya al-ilmul muktasab itu al-mawqufu, ini al-ilmul mawqufu. Nah, ilmu yang terhenti pada nak hasil dia, terhenti pada nak dapat dia nya, ala nazarin. Nah, dihentikan di atas nazar. Kena nazar dulu baru boleh, baru dapat. Wal istidlali, dan istidlal, dan mengambil dalil, menuntut dalil. Kalau kita tak berdalil, tak boleh tahu. Seperti kita katanya, nak tahu kata Allah itu kuasa. Nah, Allah itu kuasa. Maka tak dapat tidak nak boleh tahu, nak boleh yakin kata Allah itu kuasa. Kita kena nazar dulu, kena tengok, kena kaji pada alam ni dulu. Alam ini asalnya tak ada. Tiba-tibanya ada. Maka asal daripada tak ada, tiba-tibanya ada. Benda tak ada nak timbul ada sendiri tak boleh kan. Nah, benda tak ada pada asal,
Nah, tiba-tiba jadi ada, setiap-tiap benda tak ada nak jadi ada tu, nak ada dengan secara diri itu tak boleh, tak dapat tidak kepada yang mengada. Maka yang mengada itu tak dapat tidak nak boleh mengada, itu kena ada kekuasaan. Kalau tak kuasa nak mengada tak boleh. Kita fikir begitu. Maka bila kita fikir begitu, nampak katanya Allah ada sifat berkuasa baginya. Jadi kena kaji dulu, kena fikir tilik dulu, kena berdalil dulu, baru boleh yakin kata Tuhan tu kuasa, Tuhan ada dan sebagainya. Kita dah mengaji dalam Usuluddin, semua ilmu nazari, semua ilmu muktasab semua. Sebab satu dalil nak boleh yakin Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, apa semua daripada dalil semua kan. Sebab tu ulama katanya tak memadai kita tahukan akidah itu dengan taklid. Sebab apa? Sebab taklid tu ia tak datang daripada hasil, ia tak datang daripada dalil. Bahasa datang daripada mulut ke mulut gitu, itu tak menyebabkan jadi yakin. Itu tak jadi yakin. Sebab tu nak bagi jadi yakin tu dia kena tahu dalil. Apabila tahu dalil itu mana masuk dalam kata ilmu yang hasil dengan istidlal. Itu panggil ilmu nazari atau ilmu muktasab. Contohnya ya misal bagi ilmu muktasab artinya panggil juga ilmu nazari itu kal ilmi bi annal alama hadisun. Seperti ilmu kita tahu, kita yakin kata alam ini ialah yang baharu, bukan qadim. Nak boleh nampak katanya, nak boleh kita tahu, nak boleh kita nampak dalam fikiran kita katanya alam ini baru, bukan dia qadim. Fa innal ilma bi anna al alam hadithun mawqufun 'ala an-nazari fil 'alami. Dihentikan di atas tilik kepada alam. Nak boleh tengok kepada, nak boleh tahu kepada katanya alam ni baru, kita kena perhati tengok kepada alam tu dulu. Kena perhati tengok kepada alam, benda yang panggil kata alam masih wallah tu kita perhati tengok. Perhati tengok, kita dapatlah katanya ada perubahan di alam. Di benda yang katanya alam saat itu ada perubahan. Tengok, mauqufun 'ala an-nazari fil 'alami, dihentikan di atas tilik, perhati tilik kepada benda yang panggil kata alam tadi. Kita kena perhati tilik kepada alam lebih dulu. Wa ma apa tu yushahadu wa man syahadahu ka ada ya guna pada syekh kata ada wa man nusyahiduhu wa man nusyahiduhu fihi minat taghyiri wa man nusyahiduhu, dan barang yang nampak oleh kami, yang menyaksi oleh kami, fihi akan ma fihi fil alam minat, apa dia ma tu minat taghyiri. Jadi apabila kita kaji, kita perhati tilik kepada diri alam itu, serta kita boleh tengok, kita boleh menyaksi pada diri alam itu ada sifat berubah, ada berubah pada diri alam. Ada berubah. Tak tengok jauh, tengok daripada kita tu, sekejap lapar, sekejap kenying, itu ada tu perubahan kan. Kalau lapar sterik tu kan, itu tak ada berubah. Kalau kenying sterik tu tak ada berubah, tapi dia ada bergila-gati di antara lapar dan kenying, segar dan sehat dan sakit masalah. Itu kalau kita tak tengok jauh, tengok di diri kita pun begitu juga. Dah dapat, dah tahu katanya ada perubahan pada diri alam. Apabila kita nampak kata alam itu ada perubahan, ada berubah, kita pun katanya al-adamu mutaghayyirun. Kita kata begitu. Apabila kita tengok kepada alam ini ada berubah pada diri dia, maka kita pun kata al-adamu mutaghayyirun. Bermula alam ini ialah yang berubah. Sebab kita dah kaji, kita dah perhati tilik tu, maka jadi begitu. Fayantakilu, maka berpindahlah min taghyirihi, daripada berubah alam, daripada kita nampak kata alam tu berubah tu, yang takilu berpindah dikira kita tu ila hudusihi, kepada dia baru alam. Itu dia
Dia cara kita fikir tu dia melarat gitu. Jadi maknanya dia sebenarnya nak isyarat kepada kaedah qiyas al-mantiki. Sebab kaedah mantiki itu dia ada buat misal kata al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Nah, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Jadi maknanya kita nak boleh kata begitu tu bukan dia senang. Nak boleh katanya alam kenal ke tidak alam, cari berjumpa dulu alam, mana dia alam? Tengok masih wallah tu dia katanya alam. Tengok kita pun tilik kepada benda tu, tilik kepada ni, maka kita dapat bahasanya alam ini benda biasa berubah. Diri alam tu berubah sifat dia. Maka apabila kita nampak kata alam, kita menyaksikan, kita nampak dah kata alam itu berubah, kita pun kata dah al-alamu mutaghayyirun. Kita pun kata al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah. Lepas tu apabila kita nampak dah kata alam tu berubah, benda berubah tentu dia kena baru. Benda berubah tentu dia baru. Kalau tak berubah itu mana tetap. Maka apabila kita dah tahu kata berubah, maka kita pun kata wa kullu mutaghayyirin hadisun. Itu makna kata fayantaqilu min taghayyirihi ila hudusi. Maka pindah pula fikiran kita ni. Pindah pula fikiran kita ni kepada keadaan dia tu baru. Kita katanya wal mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap benda yang berubah tu ialah yang baru. Maka barulah nampak kata alam ini baru. Gitu. Jadi tak dapat tidaknya kita kena fikir. Jadi misalnya kita katanya kalau bab fiqh contohnya, misalnya kita katanya nak tahu katanya satu benda ini wajib zakat ke tak wajib zakat ke, masalah masuk benda ribawi ke tidak masuklah benda ribawi ke, masalah maka kita kira gini, kita perhati gini. Contohnya, misalnya kita katanya satu perkara. Kita ambil misalnya kita katanya wudu. Wudu itu ialah satu jenis ibadat yang guna badan untuk nak tunai, kan? Kalau zakat tu ibadat yang kita guna harta untuk nak tunai dia. Maka kita pun perhati tengok wudu ni ialah satu jenis ibadat yang jenis dia ni guna badan untuk nak buat tunai. Supaya juga sembahyang. Maka kita pun katanya wudu ini kita duk perhati tengok pada kita apabila kita ambil wudu ni nak jadi wudu ni kena guna badan kita untuk nak tunai wudu. Kita pun kata al-wudu'u ibadatun badaniyatun. Wudu itu ialah ibadat yang dibasuh pada badan. Lepas tu apabila situ kita ambil kaedahnya wa kullu ibadatin badaniyatin taftakiru ila niyyati. Wa kullu ibadatin badaniyatin taftakiru ila niyyati. Setiap ibadat badaniyah ni berhajat kepada niat. Maka jadilah katanya al-wudu taftakiru ila niyyah. Wudu itu berhajat pada niat. Jadi sudah. Jadi boleh tahu kata sekarang dah boleh tahu kata wudu ini berhajat kepada niat. Gitu. Jadi kita fikir gitu. Jadi satu tangga kepada satu tangga kita berubah. Supaya sebut dia dalam kitab mantiq dia katanya masalah orang curi. Dia katanya dia buat misal apa? An-nabashu akhidhul mali khufyatan wa kullu akhidhin lil mali khufyatan sarikun fa huwa sarikun. An-nabash akhidhun lil mali khufyatan. Nabash mana orang gali kubur, bongkar kubur ambil KKP. Ya masuk dulu.
Ya, apabila orang tani mayat sudah tu, apabila orang balik rumah tu, dia gali kubur, ambilkan kapal pergi jual. Maka an-nabash dia panggil. An-nabash tu kerja dia ni, kita dah perhati tengok an-nabash kerja dia ambil harta orang lain dengan cara senyap-senyap, dengan secara sembunyi. Akhidun lil mani khufyatan. Maka kaedahnya kullu akhidil mali khufyatan sariqun. Tiap orang yang ambil harta orang lain dengan secara sembunyi itu orang curi. Kalau itu nabash, orang curi. Maksud ada dobit gitu tadi. Nah, artinya ya kita pindah gitu. Nah, jadi satu perkara kepada satu perkara tu itu panggil istidlal. Nah, sebab tu dia nak istidlal tu kita kena pindah daripada satu perkara kepada satu perkara. Nah, tengok kalau kita buat kajian satu benda tu, kita kena masuk dalam kaedah. Nah, apabila kita perhati tengok nak tahu katanya satu benda ni apa hukum ke masalah, nah, apa hukum, maka kita perhati tengok. Kita pun apabila kita perhati tengok tu, kita boleh buat keputusan pada diri dia. Apabila kita buat keputusan pada diri dia tu, kita ambil kaedah mari. Nah, misalnya kita katanya kalau orang tanya, misalnya kita katanya selipar, misalnya selipar daripada masjid ni, selipar orang lain, kita ambil pakar misalnya, ambil pakar untuk nak pergi tandas misalnya. Lepas tu kita guna selipar orang lain untuk pakai nak pergi ke tandas tu, masuk dalam katanya guna benda orang lain dengan tidak minta izin. Maksud kita tak? Masuk dalam kitanya tasarruf akan harta orang lain dengan tidak izin. Guna benda orang lain dengan tidak izin. Kita pakai selipar yang ada depan masjid tu, pakai pergi ke tandas. Masuk dalam katanya guna harta orang lain dengan tidak minta izin daripada tuan dia. Maka kaedahnya setiap-tiap gunaan kita guna harta orang lain dengan tidak minta izin daripada tuan dia ni, hukum dia rapas. Maka guna selipar tadi tu rapas. Maksudnya rapas. Itu kira hukum asal. Tapi ya kira ada pula musabahah tak musabahah lagi. Kalau kita tu biasanya kalau nak ambil selipar kita tak apalah. Tak ada itu. Tapi kalau kira dengan asal ni maksudnya hukum rapas. Pengemutu kereta dia parking masalah kita pergi duduk. Nak guna benda orang lain kena minta izin. Guna mana-mana cara sekali, mutu dia parking, kita pergi duduk mana kita guna harta orang lain. Tanah kebun orang lain tu kita nak lalu, tu kita panggil guna juga. Guna juga. Nak lalu dah tanah orang lain kena minta izin. Tak? Kalau tak minta izin masuk dalam kata rapah. Masuk dalam kata kita guna benda orang lain tak minta izin di tua dia, masuk dalam rapah. Sebab rapah-rapah tu ialah mengatasi di atas benda orang lain dengan tidak minta izin. Itu panggil rapah. Tetapi masalahnya arai tak arai itu kembali kepada adat kita kan. Kalau adat kitanya, sebab tu kalau orang nak lalu dengan kereta, dengan lori, dengan apa dari tanah kita, sepatutnya kena boleh buat, kena bayar. Kena minta izin kita tak kena bayar. Sebulan berapa, sepatutnya kena bayar sebab dia guna tanah kita untuk buat lalu. Kan? Dia begitu. Nah, jadi maknanya masalahnya kita kena kaji di satu perkara yang berlaku. Sebab tu apabila kita kaji di satu perkara yang berlaku, lepas tu kita ukur dengan kaedahnya, maka nak tahu hukum macam mana. Nah, misalnya kita katanya nak tahu katanya semaya itu, ada orang tanya si Zaid itu semaya dengan tidak ada wudu. Satu masalah orang tanya gitu. Si Zaid itu dia semayang dengan tidak ada wudu. Kita pun tahulah. Apabila kita kata gitu, semayang dengan tidak ada wudu, maka kaedahnya apa kaedah? Semayang dengan tidak ada wudu itu batal. Tidak sah. Maka semayang si Zaid tadi tidak sah. Baik pakai tebu gitu. Kenapa tak? Misalnya kita katanya satu benda, kita nak tahu kata najis ke suci. Misalnya dia kaedahnya kullu mani'in muskirin najisun. Okay. Setiap tak benda cair yang mabuk itu najis.
Setiap benda cair dia akan ada gitu. Kullu ma'i'in muskirin najisun. Setiap benda cair yang memabukkan itu najis. Tu kaedah dia begitu. Lepas tu kalau orang tanya, air ni najis ke tak najis? Dia tanya, mabuk tak? Macam air ni mabuk, macam air orang muda dah minum. Air orang muda dah minum masalah. Dia kata air ni mabuk ni kalau minum. Kita kata air ini memabuk. Maka teguh dengan kaedah tadi. Setiap benda cair yang memabuk najis. Kalau itu benda ni najis. Itu makna katanya kita istidlal. Nampak tak? Itu makna kata kita istidlal, kita pelaga dengan kaedah, ukur dengan kaedah supaya setiap perkara tu kita guna dengan kaedah dia. Guna dengan kaedah. Sebab tu orang tua dia katanya binatang tu kalau ada cuping telinga dia beranak. Binatang tu kalau ada cuping telinga ni dia beranak. Kalau tak ada cuping telinga dia bertelur. Begitu. Berarti dengar tak? Ni, cuping telinga ni kalau tak ada cuping telinga ni dia beranak. Kalau tak ada cuping telinga dia bertelur. Lepas tu kalau dia mau tanya, dinosaur beranak ke bertelur? Dinosaur tu beranak ke bertelur? Tak apa, kita tanya, ada cuping telinga tak? Dia jawab katanya, dinosaur tak ada cuping telinga. Ni, cuping telinga ni tak ada kan? Kita pun teguh dengan kaedah tadi. Binatang kalau ada cuping telinga beranak. Kalau tak ada cuping telinga bertelur kan? Dinosaur kita tanya, cuba kita tengok cuping telinga dia ada tak? Ini ada tak? Dia tak ada. Dinosaur tak ada cuping telinga. Setiap binatang yang tak ada cuping telinga bertelur. Kalau itu dinosaur bertelur ke beranak. Itu dia pindah gitu. Itu dia kaedah. Itu cara itu mana kata pindah daripada satu perkara kepada satu perkara boleh tahu. Itu bagi istidlal. Fayantakilu ila afayanta'amana wan nazaru dan bermula nazar itu pula apabila katanya ilmu muktasab, ilmu yang terhenti untuk hasil dianya, terhenti di atas nazar, terhenti di atas istidlal. Apa dia nazar? Nazar tu berarti tilik kita dah panggil dia katanya al-fikr huwal fikru ila fikir. Fikir kaji. Fikir. Fikir tu apa dia pula? Dalam hasyah katanya harakatun nafsi, gerak oleh fikiran oleh nafsu kita, oleh diri kita tu, oleh nafsu kita tu fil ma'qulati. Pada benda yang kita fikir. Al-fikru fi halil manzuri fi, fikir kaji kita panggilnya. Pada benda yang kita dok tilik tu. Jadi maknanya contohnya tadi. Contohnya tadi kita nak tahu satu perkara tu hukum dia macam mana. Kena tengok di satu perkara tu. Fikir. Fikir kita katanya nak tahu air ni suci ke najis. Suci ke najis. Tengok di sini tu. Al-fikru kita fikir. Fi hali pada kelakuan, pada sifat dia. Sifat benda yang kita nak kaji. Maknanya benda ni kalau orang tanya najis ke suci, boleh ambil wuduk tak dengan air dalam botol? Maka air dalam botol dia panggil manzur. Benda tempat kita nak kaji, tempat kita nak fikir. Maka kita fikir nazar tu mana kita tengok kepada sifat dia. Kita tengok kepada kelakuan dia, sifat dia. Maka kita tengok air ni asalnya daripada mana? Misalnya daripada katalah Maman. Air ni mari asalnya daripada telaga. Katalah telaga sungai pun katalah. Air ini asalnya daripada telaga. Tidak ada bercampur dengan benda yang najis. Tengok. Tu kita dah tengok ni, tengok pada air ni asal daripada mana ni? Daripada telaga masalah. Ada campuran benda najis tak? Tak ada. Maka itu mana yang katanya kita duk fikir pada air ni, duk fikir, duk tengok pada kelakuan dia. Air ni jernih, tak ada sifat yang mengubahkan dia, tak ada benda campuran najis, tak ada masuk.
Jadi mana kita buat putusan ni, air ni suci, sunyi daripada campuran najis. Boleh buat putusan lah. Mula-mulanya kita kaji dulu lagi. Duk perhati tengok air ni, nampak dia jernih, tak ada ubah rasa pun tawar, tak ada rasa manis masin ke, tak ada pahit, tak ada masalah. Apa tu dia asalnya tak ada berubah masuk najis. Kita pun katanya air ni tidak bercampur dengan najis. Boleh kata gitu. Lepas tu ambil kaedah kita ni, setiap air yang suci tidak bercampur dengan najis, air suci. Setiap air yang daripada asal dia yang tidak bercampur dengan najis, air itu suci. Kalau itu air dalam botol ni suci. Boleh tahu dah kata air dalam botol ni suci. Apabila tahu kata air dalam botol ni suci, ambil kaedah satu lagi. Setiap air yang suci boleh mengambil wudu. Maka tubik natijahnya air dalam botol ni boleh ambil wudu. Ambil wudu. Sudah. Nampak? Itu maknanya kita fikir dulu. Fikir tengok satu benda, kita fikir tengok. Benda ni sifat dia begini. Itu panggil nazar. Mana bergerak oleh fikiran kita pada benda yang kita hendak fikir. Lepas tu dia jadi satu tangga kepada satu tangga. Lepas tu kita fikir sebab apa tu? Liyu'addi ilal matlubi, supaya membawa kepada tuntutan kita yang kita nak tahu. Kalau orang tanya, air ini boleh guna untuk ambil wuduk ke tidak? Kalau orang tanya, tu nak dia boleh ambil wuduk dengan dia ke tidak boleh ambil wuduk dengan dia? Itu yang kita nak, tu matlub. Maka apabila orang tanya, air ni dia bawa air mari sebotol kita. Air ini boleh ambil wuduk ke tidak boleh ambil wuduk? Kita kena tengok dia air ni. Itu mana kita duk fikir pada air, duk kaji pada air. Tanya, air ni mari daripada mana? Dia kata mari daripada air hujan atau mari daripada telaga, tak ada campur dengan apa-apa. Kita katanya, kalau begitu air ini suci. Kalau dia katanya, air ni kita tanya, mari daripada mana? Mari daripada telaga, daripada rumah saya. Lepas tu tak campur dengan benda apa tak? Tak ada campur dengan apa, air betul-betul air. 100%. Tak ada campur dengan apa. Kalau begitu kita pun nampaklah katanya, air, kalau begitu air ini suci. Maka kalau suci pada diri serta boleh menyucikan yang lain, maka boleh buat wuduk, boleh ambil wuduk dengan dia. Kalau gitu air ni boleh ambil wuduk dengan dia. Siapa matlub kita? Kalau kita ambil air ni buat wuduk, siapa matlub? Nampak tak? Jadi maknanya dia kaji yang ulama pun begitu, sebab dia kena ambil kaedah. Ambil kaedah. Lepas tu kita tengok masalah yang berlaku tu, kita tak nak ingat masalah. Kalau tanya air ni suci, kita pun dobek darah. Air dalam botol ni suci, mari botol lain dobek darah pun tak gitu. Dia takkan nak fikir dah kan. Ambil di kaedah tu, setiap air yang asalnya air semula jadi, tidak campur dengan apa-apa, dia suci, kan? Setiap air yang suci, tahiran mutahiran, boleh mengambil wuduk dengan dia. Tak gitu. Maka apabila kita pergi ada kaedah tu, dia mau tanya, air ni boleh ambil wuduk tak? Kita tanya, air ni semula jadi tak? Campur dengan apa tak? Tak ada campur dengan apa. Kalau itu suci, setiap air suci itu boleh mengambil wuduk dengan dia. Kalau itu air ni boleh ambil wuduk dengan dia. Boleh jawab. Itu maknanya dia cumanya kita dah fikir tu nak menyampai kepada matlub seperti tadi. Seperti tadi itu kita nak tahu katanya alam ini baru ke qadim. Baru ke qadim. Kita kena nazar kepada diri alam itu. Alam itu baru ke qadim. Alam tu baru ke atau alam ini qadim. Itu matlub yang nak. Itu matlub. Apabila gitu, kita pun orang tanya ni, alam ini qadim ke baru? Apabila gitu, kita pun kena tengok kepada diri alam, kena fikir pada alam, kena tengok sifat dia. Tengok sifat dia begitu gini, terdapat kata alam ini benda jenis berubah. Nampak tak? Jenis berubah. Maka apabila kita dapat kata alam ini jenis berubah, kita pun boleh tahu dah, boleh buat putusan sekarang kata alam ini benda yang berubah daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Maka apabila ada berubah tentu baru. Dan apabila berubah tu tentu baru. Kalau gitu alam ini baru. Siapa maklum kita? Itu dia kita fikir begitu, bolehlah tahu kepada matlub. Cumanya kita kena ingat kaedah dia. Kaedah benda ni macam mana?
boleh kita jawab setiap masalah tu, boleh beri jawab pada dia semua. Nah, boleh beri jawab pada semua. Mana-mana pun. Sebab kita kalau kita mengaji fiqh, kita tak ingat satu masalah lagi. Itu cekak nak tanda sungguh. Cuma kita ingat kaedah. Kalau dia mengaji dalam kitab fiqh pun banyak masalah. Dia mari daripada kaedah tu, tafriq gitu. Ini kembali kepada kaedah semua, kan? Sebab misalnya contohnya kita tanya, kalau puasa wajib, puasa fardu, kena niat pada waktu malam. Kaedahnya begitu, kan? Puasa fardu kena niat pada waktu malam. Lepas tu kalau orang tu mari tanya, saya puasa nazar tapi terlupa nak niat, sah ke tidak puasa? Saya puasa nazar, hari ni saya puasa saya tu puasa nazar, tapi tak ada niat semata. Niat pagi tadi, niat pagi tadi, tapi tak ada makan apa-apa lagi, tak ada minum apa-apa lagi, tapi niat pagi tadi, sah ke tidak puasa saya? Tak apa. Kita tanya, puasa yang kau puasa tadi tu puasa apa? Puasa sunat ke puasa wajib? Ya, puasa nazar, puasa wajib, kan? Puasa wajib. Maka puasa yang kau puasa tadi ialah puasa wajib. Kaedahnya setiap puasa wajib kena niat waktu malam. Kalau gitu, puasa yang kau puasa tadi tak niat pada waktu malam, tidak sah. Itu baik nanti je. Boleh jawab salah. Itu maklum. Nampak tak? Jadi maknanya kita kena tengok kepada fikir kepada kelakuan dia itu. Itu mana kata fikir itu, kita tilik kepada kelakuan-kelakuan yang ada pada benda yang kita nak kaji pada diri dia. Tadi kata nak tahu puasa itu batal ke sah. Tilik kepada puasa tu. Puasa apa yang kau puasa tadi? Kalau puasa sunat tak apa, mana begitu. Cuma ni kita pun kalau orang yang pandai tu jawab tidak sah. Dia jawab kita selalu kan. Cuma fikirin jadi gitu kan. Dia tanya, saya puasa nazar tapi tak niat malam, niat pagi tadi. Kita pun jawab mudah-mudah, tidak sah. Nak boleh jawab tidak sah, kita mahu fikir gitu lah kadang-kadang. Puasa nazar, puasa nazar suka wajib. Kita dah ingat gitu, dah fikir kita kan. Puasa nazar tu wajib. Puasa wajib kena niat waktu malam, tidak sah. Kalau tak niat waktu malam, kalau gitu tidak sah puasa. Mana gitu. Tapi kita jawab, natijah kita jawab matlub dia selalu dah kan. Kita jawab dengan matlub dia tu, katanya puasamu tidak sah. Kita jawab gitu. Wal istidlalu, dan bermula istidlal bermulanya istidlal ia sebab katanya al-ilmul muktasab, itu ilmu yang terhenti nak hasil dia di atas istidlal. Apa dia istidlal? Istidlal tu pun kalau kita mengaji dalam surah tu apa? Litalabi lah kan. Apa? Istadallah, yastadillu, mana talabud dalil. Talabud dalil, menuntut dalil. Sebab tu ta'rif dia mari begitu. Al-istidlal talabud dalil, cari dalil, cari alasan. Cari dalil, menuntut dalil, menuntut alasan. Lepas tu kita cari dalil itu li yuaddi ilal matlubi, supaya membawa menghasil kepada matlub yang kita nak. Yang kita nak tu, nak di matlub ni, tengok matlub kitanya. Misalnya kita katanya matlub kitanya Allah ada. Allah ada. Kita nak tahu kata Allah ni, Tuhan kita ni, ada Tuhan ke tak ada Tuhan bagi kita. Maka kita fikir, cari dalil. Kalau tak ada, dan kalau kita misalnya kita sekarang tak ada, misalnya kita sekarangnya tak ada buat putusan lagi, tak tahu lagi kita ni ada Tuhan ke kita tak ada Tuhan. Kita pun fikir dalil bagi tak ada Tuhan, dalil bagi ada Tuhan, mana betul, mana nampak. Apa tu kalau kita fikir-fikir, alam ini, kita mari bicara kan, alam ini baru. Kalau baru, mana asalnya tak ada. Kita dah fikir gitu kan. Asalnya tak ada. Kalau tak ada, asalnya tak ada, nak jadi ada ni kena ada yang mengada. Itu nampaklah. Katanya ada Tuhan yang ada tukang yang mengadakan. Nampak tak? Jadi maknanya
kita fikir dalil, kita cari dalil tu liyuaddi ilal matlubi, supaya membawa kepada matlub tu juga. Kalau gitu fa muaddin nazar, nah fa muaddin nazar, maka yang membawa, maka bawakan bagi nazar wal istidlal tu wahidun. Apa dia? Al matlub semua. Kita nazar pun nak membawa kepada matlub. Nah, kita dalil pun membawa kepada matlub juga. Maknanya bawakan dari hasilan daripada nazar. Muaddi itu maknanya hasilan daripada nazar tu dan hasilan daripada istidlal tu satu saja. Nah, wa jama'al musannifu bainahuma fil isbati wan nafyi ta'kidan, dan menghimpunkan oleh musannif bainahuma, bainal istidlal wan nazari, fil isbati wan nafyi, pada isbat dan pada nafi itu ta'kidan, kerana nak takkid saja. Isbat di mana, nafi di mana? Nah, sebab tarikh dulu tu, tarikh bagi ilmu daruri nafi dah kan? Ilmu daruri nafi tak? Cuba tengok tarikh bagi ilmu daruri. Ma la nafi kan? Ma la yaqa'u an nazarin wa wasdidlan, la nafi. Nah, lepas tu ta'rif bagi ilmu muktasab apa dia? Al-mawquf ala nazarin. Ada nafi tak? Tak ada nafi. Itu isbat. Itu nampak tak? Jadi maknanya musannif menghimpunkan nazar dengan isbat, nazar dan istidlal pada hanya benda sama, bawakan dia nya hasil daripada nazar, hasil daripada istidlal tu satu benda saja. Nah, mana istidlal bawa pergi pada situ juga. Nah, nazar pun membawa pergi kepada di situ juga. Nah, tapi musannif sebut kedua-dua tu dalam takrif ilmu muktasab pun sebut kedua, dalam takrif ilmu daruri pun musannif sebut kedua tu untuk nak takkid saja. Nah, mana kalau kiranya itu kalau sebut an-nazar saja pun memadai, kalau sebut istidlal saja pun memadai dah, sebab kedua-dua benda tu membawa kepada satu benda saja, iaitu menghasilkan matlub kedua. Nah, tadi dia setengah-setengah. Al-istidlal talabud dalil, tutup dalil. Dalil tu apa dia pula dalil? Nah, dalil tu apa dia dalil? Wad dalilu huwal mursyidu ilal matlubi. Dalil tu ialah perkara yang menunjuk, yang membimbing, yang menunjuk kepada dalil, yang membawa kita kepada dalil, kepada matlub. Tengok, matlub kita nak yakin kata Tuhan ada. Benar pun nak bawa kepada kita yakin kata Tuhan ada. Alam ini dah kan? Sebab tu kata alam ini dalil pun dalil ijmali dah kan? Dalil mana dalil kata Tuhan ada, alam ini tu membawakan kita, menunjukkan kita kepada Tuhan ada. Nampak tak? Lepas tu kalau kita dah mengaji, kalau dalam fiqh ayat itu ayat ini lah kan, mana dalil kata wajib kena niat ketika semaya, ketika wuduk. Innamal a'malu tu membawa, menunjuk kita kepada kata wajib niat pada ketika wuduk, wajib niat ketika semaya dah kan. Itu dalil. Nah, dalil itu ialah benda yang menarikkan, yang tarik kita, yang bawa kita pergi kepada sampai maksud. Nah, sampai kepada matlub. Itu dalil. Nah, li'annahu alamatun alaihi. Li'anna dalil alamatun alaihi. Nah, alamat baginya, bagi al-matlub. Dalil itu alamat bagi matlub. Tengok. Jadi dalil-dalil itu ialah alamat. Nah, dalil-dalil itu ialah alamat, maka dalil itu ialah alamat bagi matlub. Tengok. Seolah tanya, kalau orang tanya, mana tanda, mana dalil kata Tuhan ada, kita jawab katanya alam ini. Jadi kalau sebaliknya, alam ini alamat kata Tuhan ada lagi. Alam ini itu alamat kata Tuhan ada. Mana dalil kata Tuhan kuasa? Alam ini, maknanya alam ini tu alamat kata Tuhan kuasa. Betul tak? Mana dalil katanya beras itu benda ribawi, kias di atas gandum. Tak kan? Mana dalil kata beras itu benda ribawi? Mana dalil? Kalau kita kata mana dalil kata beras itu
wajib zakat fitrah juga, wajib zakat juga. Mana dalil? Qiyas di atas gandum. Qiyas di atas gandum pada pihak makin ni yang memberi menyi. Maka beras gandum tu Nabi sebutlah kata gandum tu wajib zakat, tapi beras yang tak sebut. Tapi kita qiyas di atas gandum. Kan? Mana dalil kata beras itu wajib, padi beras tu wajib zakat juga, qiyas di atas gandum. Maka qiyas tu membawa kepada tahu hukum katanya wajib zakat pada padi. Kan? Maknanya qiyas tu alamat bagi matlub. Wadhannu tajwizu ahadil amrayn. Ni sakut dengan dulu juga dia talia mari. Sebab dulu kalau kita tengok talia dia mari tu puncanya mari daripada al-fiqhu kan. Makna yang kedua daripada usulul fiqhi. Sebab usulul fiqhi itu mempunyai susunan daripada dua kalimah al-fiqhu. Al-fiqhu tu dia khas daripada ilmu. Jadi waktu dia kata dulu dah kan. Al-fiqhu tu khas daripada ilmu, dengan mana ilmu tu umum daripada al-fiqhu. Lepas tu apabila sebut kata fiqh itu khas daripada ilmu, kena tahu pula ilmu tu apa dia. Maka dia kata ilmu itu ada dua, ilmu nazari, ilmu muktasab, ilmu daruri, ilmu muktasab. Lepas tu lawannya jahil. Apa tu ilmu muktasab tu berdarjat pada nazar, apa dia nazar, apa dia dalil. Lepas tu ilmu di situnya lawan ilmu dengan mana yakin. Lepas tu dia itu apa dia lawan ni dia ilmu yakin. Lepas tu ada dia zan, ada syak, ada zan, ada waham dia. Kalau itu kena tahu juga zan yang melawani dengan ilmu, yakin, syak yang melawani dengan ilmu, apa dia waham yang melawani dengan ilmu juga. Sebab ilmu sini maknanya yakin. Wadhannu tajwizu ahadil amrayn ahaduhuma azharu minal akharu minal akhari indal mujawwiz. Zan ialah tajwizu amrayn, dia semuanya dua perkara tu semata dah. Dua perkara. Dikatakan dua perkara tu isbat dan nafi. Isbat dan nafi. Dia dua perkara. Apabila dua perkara tu dia kalau kita baginya 100%. 100%. Kalau 100% tu mana kata yakin, kan? Mana kata yakin. Lepas tu kalau berat sebelah, kita kata sebelah ni 80, sebelah ni 20. Mana yang berat ni panggil zon, yang 20 ni, yang 80% ni panggil zon, yang 20% ni panggil waham, kan? Adapun syak tu sama berat 50-50. Belah ni syak, belah ni pun syak juga. Nanti yang melawan ni begitu. Jadi maknanya kalau penuh 100% kita panggil yakin. Kalau 50-50 tu 50-50 tu dia panggil syak. Belah ni pun syak, sebelah lagi pun syak. Contohnya tengok sekarang. Yakin kata hujan tak turun. Ya. Yakin tak sekarang kata hujan tak turun? Tengok dia dua. Tengok di luar ni hujan turun tak? Fadil kata tak turun dah sekarang. Hujan turun ke tak turun? Dua ni. Dia dua ni. Tak turun tu kosong. Okay? Tak turun tu kosong. Apa ni? Tak turun tu sekarang mana? Tak turun kan? Tak turun, tak ada. Tak turun tu 100%. Turun kosong. Nampak tak? Itu kita panggil apa ni? Yakin. Artinya yakin kata turun. Turun tu 100%. Tak turun tu kosong. Nampak tak? Itu panggil yakin. Lepas tu kalau kita katanya
ada uh, kalau kita katanya kita duduk dalam rumah masalah. Nah, kita duduk dalam rumah. Tak duduk dalam rumah tak apa. Misalnya kita kata kita tengok dengan cuaca masalah. Kita tengok dengan cuaca, tengok dengan keadaan, tengok cuaca tu jadi nampak jaung. Ada jaung tapi panah tak ada, panah halita, buruh pun tak ada, halita pun tak ada, angin pun tak ada, cuma gelap saja. Kita katanya setengah jam lagi hujan turun ke tak turun? Kita katanya tengok dengan sekarang, tengok dengan cuaca sekarang, setengah jam atau 15 minit lagi hujan turun ke tak turun? Kita tengok dengan cuaca sekarangnya, nampak cerah juga kalau sehari, nampak cerah juga sikit-sikit lagi. Nampak cerah juga sikit-sikit. Lepas tu betulnya musim sekarang punya bukan musim hujan. Nampak cerah juga. Tak bedak cerah, nampak langit biru tu tak. Nah, maka kita tengok nampak gelap juga, gelap sikit-sikit. Maka setengah jam lagi hujan turun dengan tak turun, itu dua perkara. Kan? Turun dan tak turun, dua perkara. Kita berasa berat sebelah mana? Kita berat tak turun. Kan? Tak turun tu 80% kita katanya. 80% jamin ni setengah jam lagi hujan tak turun. Misalnya 20% lagi nampak dia jauh-jauh juga sikit turun hujan. Jadi maknanya sebelah yang 80 tu zon, sebelah ni waham. Nampak tak? Atau sebalik. Sebalik tu misalnya kita katanya tengok cuaca tu gelap sangat-sangat. Musim sekarang pun musim hujan, ada dengan guruh, ada dengan halita, ada dengan angin masalah. Tapi sekarang tak turun lagi, cuma tengok katanya 5-10 minit lagi hujan turun tak turun. Kita jawab katanya 80% turun sekejap lagi, 20% tak turun. Nampak tak? 80% dipanggil zon. Nampak? Dia dua perkara semata dah. Nah, tinggi rendah gitu. Tetapi masalahnya ada setengah orang tu dia kata berat 80% hujan turun. Orang ni kata tak 50. Itu tak ada masalah sebab apa? Indal mujawwiz. Basic masing-masing. Kita rasanya 80% setengah jam lagi hujan turun, tengok engkau ada cuaca. Tapi orang ni kata tak apa 80%, 50% je. Tak apa, diisi kita begini, itu indal mujawwiz. Nampak tak? Diisi mujawwiz dia begini. Nah. Diisi orang yang maharus tadi. Maknanya zon tu dia katanya tajwizul amrayn. Maharus akan dua perkara. Boleh jadi dua perkara. Kita tengok dengan cuaca tu turun tak turun. Boleh jadi kedua. Nama ni tajwizul amrayn. Maharus akan dua perkara. Turun tak turun. Turun tak turun. Dua perkara. Boleh jadi kedua. Nampak tak tu? Boleh jadi kedua. Dia kita tak ada potong teguh dah kan? Tak turun dah sekarang. Maknanya itu kita potong teguh. Ni kata boleh jadi kedua. Misalnya kita duduk tunggu, kita janji dengan orang tu pukul 12 tengah hari masalah. Lepas tu janji jumpa di sini. Kita berjanji dengan seorang tu pukul 12 tengah hari masalah. Nah, pukul 12 siang. Lepas tu kita tunggu di sini. Ada 15 minit nak masuk pukul 12 tu kita mari dah sini. Kita mari tunggu awal-awal. Kita biasanya kita tanya tabaat kita segera. Nah, kalau berjanji dengan pukul 12, pukul 11.30 kita sampai dah. Misalnya, kita berjanji pukul 12 nak jumpa di sini. Janji dengan kawan kita. Pukul 11 kita dah sampai sini. Sama tara nak sampai pukul 12 tu kita katanya dia nak mari ke tak mari. Dua perkara boleh jadi kedua kan. Tu dua perkara boleh jadi dia mari, boleh jadi dia tak mari sini. Lepas tu kita tengok dengan dia tu janji pukul 12. Sekarang pukul 11.30 kita dah sampai, tengok dia tak sampai lagi mari. Tak sampai lagi. Kita pun kata boleh jadi kedua tu mari dengan tak mari dah sebab dia tak sampai mari lagi. Tapi kalau kita mari pukul 11.30 tu tengok dia ada dah. Yakin kata dia mari. Mana bukan kata boleh jadi kedua dah. Mana mesti mari sebab dia mari dah. Yakin kata dia mari. Dengan mana gitu. Lepas tu apabila tengok kita katanya apabila kita duduk pukul 11.30 tu janjinya pukul 12, kita pukul 11.30 tu kita duduk sini dia tak sampai mari lagi, rasa 50-50 dah kan.
Mari ke tidak? Ke tak mari? Tak mari menyalahi janji. Kalau mari, ia sepenuh janji. Duk gitu, duk yang ada 5 minit nak masuk ke 12. Tak siapa mari lagi. Biasanya dia awal juga. Kita rasa kan? Tak mari dah apa. Berat-berat dia tak mari kan? Tapi 70, kita kata 70% tak mari. 30% mari. Itu maknanya berat sebelah tu zon satu, waham satu lagi. Lepas tu mari bersapa korobah, tak mari lagi. Berat mana? Tak mari dah ke. Berat dia tak mari dah ni. Mari kurang sikit persen dah kan. Tunggu-tunggu pukul 11, 10 minit. Ada 5% yang lain mari. Betul kan? Dia tak mari tu 95%. Nampak tak ni? Buat tunggu-tunggu borolah setengah. Tak mari. Yakin 100% tak mari dah ni. Lari dah. Nampak tak? Itu mana? Boleh kita hukum kata boleh dua perkara tu boleh jadi kedua. Cumanya ahaduhuma azharu lebih kuat daripada satu lagi. Nampak tak? Satu lagi. Mana? Lepas tu satu lagi itu mana satu ni sebelah salah satu pada dua perkara tu lebih kuat daripada satu lagi. Lepas tu tengoklah. Tengok kita katanya kalau pukul 11.30 tu dengan sebab kita berjanji kurang setengah tu pukul 11.50 berat dia mari lagi kan. Kalau kata jadi pukul 12. Sekarang pukul 11.50 minit. Berat dia mari lagi dah. Berat dia tu pernah jadi lagi. Tiba-tiba apabila pukul 12.30 dah tak mari lagi, berat mana? Berat tak mari pun tak. Nanti kena tengok. Bukan kata berat dia isbat semata, bukan berat dia nafi semata. Kena tengok keadaan itu. Tapi tajwizul amraini itu indal mujawwizi di seorang yang mahrus. Tengok pendapat masing-masing mudah katanya. Wasyakku dan bermula syak tajwizul amraini. Boleh mahrus akan dua perkara, boleh jadi kedua. Turun tak turun boleh jadi kedua ujian tu misalnya. Tapi ahaduhuma la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Tidak lebih bagi salah satu di atas satu lagi. Mana sama berat sebab kita kata 50-50 betul kan? Itu panggil syak. Indal mujawwizi juga. Tengok. Fattaraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi ala sawa'i syakkun. Maka taraddud di atas berdiri Zaid dan nafinya nafi berdiri, tak berdiri Zaid itu sawa'un. Ala sawa'i di atas sama itu syakkun. Kita katanya Zaid pukul 12 tadi membangun berdiri ya. Kita kata dia. Ni tak sampai pukul 12 lagi. Kita kata Zaid mustaqi pukul 12 tadi mau berdiri. Lepas tu sama tara nak sampai pukul 12 tu kita rasa nak berdiri ke tak berdiri dia. Kita rasa sama berat Zaid ni tak boleh nak agak sangat. Tapi kalau kita suruh setengah dia buat, setengah tak buat. Nampak? Tengok dengan perangai dia. Kalau dia rasa nak lari, dia lari. Kalau dia rasa nak tunai, dia tunai. Kita pukul 12 pagi Zaid ni ada masa setengah je. Ini sekarang pukul 11.30 misalnya. Pukul 12 pagi pun berdiri bila 5 minit Zaid. Kita pun duduk tengah-tengah. Berdiri ke tak berdiri. Berdiri ke tak berdiri rasanya sama berat sawak. Maka itu panggil syak. Nak berdiri ke tidak Zaid. Mana gitu. Wa ma'ar rujhani as-subut ma ba'an rujhan as-subut wal intifa' dhannun. Kalau berat sebalik-balik subut atau berat sebalik-balik itu intifa' ternafi itu panggil dhann. Jadi sebelah berat itu panggil dhann, lawannya waham. Gitu nah. Habis. Kemudian katanya wa usulul fiqh alladhi wudi'a fihi hadhihi al-waraqat turukuhu ala sabilil ijmal. Kada kiranya macam dah sini. Nanti masuk tu panjang pula. Cepat dia tu dia ni masuk kembali kepada asas mula. Sebab daripada awal tu cuma daripada awal kitab tu cuma takrif mari daripada takrif nak mengenalkan masalah usulul fiqhi tu dulu. Usul tu apa dia, al-fiqhu tu apa dia. Belajar mari daripada siapa syak zon waham sini tu daripada al-ilmu lawannya
itu al-ilmu yang umum daripada al-fiqhu. Maka sininya masuk kepada bahasa asas semula. Wa usulul fiqhi turukuhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal. Kita sekat itulah. InsyaAllah ada izinan kepada Allah tu kita boleh sama. Bismillah. Wa usulul fiqhi alladhi wudi'a fihi hadhihi alwaraqatu turukuhu ala sabilil ijmal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ni ada ke kau kata makmum tak wajib niat? Makmum Tak wajib niat turut imam. Cuma ada usul. Kau tahu ke? tak wajib niat maknanya Masa nak naik mengikut imam. nak mengikut imam tapi tak wajib niat. Tidaklah. Itu tak tahu boleh. Tak ada tahunya wajib niat. Oleh mazhab Syafi'i. Dia cumanya masalah katanya wajib jadi makmum ke tak wajib jadi makmum, bukan masalah ni. Bukan ini. Kalau tu ada dah. Tak wajib jadi makmum. Tu ada dah kan. Wajib jadi makmum pada masalah semaya Jumaat daripada imam kan. Kalau imam tu lain pada imam semaya Jumaat tu wajib kena jadi makmum kan. Satu rakaat. Lepas tu lain pada tu tak wajib kita makmum ni sebab Jumaat tak wajib. Lepas tu lain tu tak pernah dengar ni. Maknanya tak ada dalam mazhab Syafi'i tak ada lah kau kata nak naik mana syarat sah ikut imam tidak tu kena niat kan. Ya, ada tak? Sekadar hak tahu tu tak ada. Yang kedua apa ni masalah apa? Semaya hormat waktu. Mazhab Syafi'i ada kan? Semaya yang faqada taharah ni. Ada. Ada hormat waktu. Maknanya kalau kau kata tak ada tu mungkin mazhab Syafi'i kan? Tak tahu bila. Masalah tak tahu. Ya, masalah faqidut tahura ini tu ya memang kena semaya. Li hurmatil waqti. Sebab masuk waktu kena semaya dah. Tak tahu tu masalah. Itu kau lain masalah tak tahu dia. Okey, kalau tak ada belakang tu okey jalan Syafi'i kan? Dia masalah nak nafi daripada mazhab Syafi'i ke tidak tu dia susah juga tu sebab kita kena tahu semua tu. Aqwal bagi Syafi'i, aqwal bagi ashab Syafi'i. Ada kita tahu ta'bid. Ada kita tahu ta'bid kalau kita nak menafi teruh tu barangkalinya ada sebab kalau tengok ada kitab-kitab yang menghikayatkan khilaf seperti Syarah Mahalli tu ada kalanya mazhab Syafi'i hak kita dah tahu tu itu kaum yang rajih. Hak kita dalam mazhab Syafi'i begini tu itu kaum yang rajih. Lepas tu kaum yang banyak yang syaz yang apa tu banyak lagi kaum banyak tu bagi kepak kaum di belakang dia. Itu pun dibahas pada Imam Syafi'i atau dibahas pada ashab Syafi'i. Cumanya tidak didhaifkan. Tidak ditarjih oleh Imam dia usaha asalnya dia fiqh kitanya fiqh Imam Syafi'i itu dia asalnya daripada Imam Syafi'i. Lepas Imam Syafi'i setiap satu masalah tu bukan satu perkataan, bukan ada 2-3 perkataan bagi dia pada satu masalah. Sebab dalil gini dia nampak gini, dalil gini nampak gini pada masalah satu, ada 2-3 setengah masalah tu ada 2-3 kaum bagi dia. Lepas tu tak kira perkataan bagi ashab dia pula. Ashab Syafi'i itu dengan maknanya ia ambil kaedah Imam Syafi'i istinbat daripada Quran hadis. Mana masalah yang difatwa oleh Imam Syafi'i tak ada sebut masalah ni. Maka ashab Syafi'i dia sebut. Sebab Imam Syafi'i tak sebut, dia pun ambil kaedah Imam Syafi'i istinbat daripada Quran hadis. Lepas tu dia pun keluar masalah hukumnya. Lepas tu ashab Syafi'i itu ramai. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Daripada ashabul wujud. Itu banyak. Lepas tu apabila banyak gitu tu, Imam Syafi'i satu masalah pun banyak kata dia. Setengah-setengah masalah, satu masalah tu ada satu kaum saja. Lepas tu setengah tu berhimpun pula. Ashab Syafi'i kata begini, Imam Syafi'i kata begini, lain pula. Lepas tu apabila jadi mana Imam Syafi'i itu panggil mujtahid mutlak. Ashab dia tu mujtahid muqayyad. Lepas tu mari daripada lapis Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan juga termasuk Imam Subki dan sebagainya. Itu mujtahid tarjih. Dia pilih kaum-kaum yang dikata oleh Imam Syafi'i dan Imam
Dan ashab dia tu pilih yang rajih. Pilih yang rajih itu tulis dalam kitab dia. Dia panggil ashabut tarjih. Itu ashab itu apa? Mujtahid tarjih. Dia tengok satu masalah, tengok dalil. Perkataan ni kau yang rajih, kau yang sahih. Nah, itu dia tulis siapa kita ada tulis ngaji dah kitab muhaddiz dah kita sekarang tu ulama pilih yang rajih, yang sahih, yang kuat-kuat tu masuk dalam kitab dia. Tapi yang ditinggal Imam Rafi'i tak tarjih, Imam Syafi'i, Imam Nawawi tak tarjih tu banyak pula. Kalau tengok dalam kitab hikayah khilaf tu banyak, kawan-kawan tu banyak. Nah, sebab tu kalau kita tanya masuk ke tidak, ni luar daripada mazhab Syafi'i ke tak luar, nanti dia susah nak jawab. Sebab kita tak sampai situ. Kita nak tolak barangkali ada, cumanya dhaif tak dhaif tu lain kira. Barangkalinya ada. Cuma kita kalau nak tanya pun ni muhtamad ke tidak dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak tanya gitu cuma ni muhtamad ke tidak dalam mazhab Syafi'i. Ini rajih ke tidak dalam mazhab Syafi'i. Itu kita tanya begitu sampai. Kalau tanya katanya ni masuk dalam mazhab Syafi'i tak? Tu luah nanya lah. Kita pun banyak kata yang ditinggal tarjih. Imam Nawawi tak sebut, ada banyak tak sebut tu, orang nama dulu tak sebut tu banyak. Nah, apabila ashab Syafi'i itu lebih laginya kata yang keluar daripada ashab Syafi'i itu ramai. Nah, apa tu yang tarjih kalau kita tengok, kalau kalian tengok dalam kitab muhaddiz pun setengah-setengah masalah tu khilaf sepapak kaum pun ada. Jadi mana ini kata mazhab kita dah tahu tu mazhab Syafi'i. Tapi ada kaum itu support dengan mazhab tu, support dengan mazhab ni ada tu banyak. Lepas tu bertanya, ni muktamad ke tidak? Tu sebenarnya jawab. Tengok.